Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 120 rakyat Malaysia yang terkandas di Pulau Nunukan susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 dibawa pulang ke Sabah secara berperingkat. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal, mereka yang dibawa pulang akan dikuarantin selama 14 hari sebelum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dia berdasarkan dengan kapasiti keupayaan kita di Tawau. Keduanya dari segi jumlah, kalau ramai sangat, ya, yang kita akan bimbang, kita kena detect kalau dia berada di situ beberapa hari, beberapa minggu, jadi simptom tu mungkin dah menjelma. Sekembali mereka ke tanah air, ke negeri Sabah, maka mereka harus dan mesti dikuarantin. Datuk Syafiee yang bercakap kepada media selepas membuat tinjauan sekatan jalan raya di Kepayan Kota Kinabalu memberitahu pihak kerajaan akan membawa kesemua yang terlibat mengikut prosedur ditetapkan. Justru berharap kesemuanya bersabar dan tidak mengambil alternatif lain seperti menggunakan jalan tikus untuk kembali. Sementara itu, menurut kenyataan pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Sibakumar Megana Salam, pihaknya dan pasukan Polis Marin PPM Tawau berjaya mengiringi 83 rakyat Malaysia dan 15 warga Indonesia memasuki Malaysia melalui perairan Tawau pagi tadi. Mangsa yang terkandas menaiki feri khas dari Pulau Nunukan Indonesia kira-kira 9.30 pagi dan tiba di Terminal Feri dan CIQ Tawau kira-kira 10.30 pagi. Sejurus tiba petugas-petugas khas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia menjalankan proses saringan dan sanitasi COVID-19. Mereka kemudian akan dibawa ke Institut Perguruan Guru Balung Tawau menaiki kenderaan khas yang disediakan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi proses kuarantin selama 14 hari. Orang ramai diingatkan agar sentiasa mengamalkan penjarakan sosial ketika berurusan di bank selain tidak berpusu-pusu ke premis berkenaan dalam tempoh PKP ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung memberi peringatan tersebut susulan kesesakan yang berlaku di premis bank seluruh negeri sejak semalam. Pihak bank disarankan menghadkan bilangan pelanggan pada satu-satu masa selain melaksanakan tata cara yang tertib dan teratur. Ini termasuk memastikan pelanggan dan pekerja bank memakai penutup hidung dan mulut serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Datuk Safar dalam kenyataannya memaklumkan pihak berkuasa tempatan, polis dan agensi-agensi yang diberi kuasa telah diarah untuk membantu memantau keadaan di luar premis bank. Dalam pada itu, susulan kesesakan di Kompleks Perikanan Safma Kota Kinabalu, Datuk Safar memberitahu operasi di kompleks berkenaan kini dihadkan hanya untuk aktiviti pemunggahan ikan dan jualan borong berkuat kuasa serta merta. Semua aktiviti menjajah ikan dan hasil perikanan lain di kawasan kompleks tidak dibenarkan sepanjang PKP. Sebelum ini, kawasan tersebut yang dibuka seawal 4 pagi menjadi tumpuan orang ramai yang ingin membeli hasil perikanan segar. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibie Majinji menegaskan polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang tidak mematuhi larangan menjajah hasil perikanan di Kompleks Perikanan Safma Kota Kinabalu. Hanya pemborong utama sahaja yang dibenarkan berurusan dengan nelayan di kompleks berkenaan bermula 6 pagi hingga 6 petang untuk tujuan mendapatkan hasil perikanan untuk dijual di 6 pasar sekitar Kota Kinabalu. Saya tekankan tiada lagi individu-individu yang secara perseorangan atau pemborong kecil untuk membeli ikan di Sakma untuk mengedarkannya di Kota Kinabalu atau yang berhampiran. Bagi tujuan untuk kita memutuskan penularan wabak COVID-19 ini. SCP Habibie menyatakan demikian selepas meninjau Kompleks Safma di Kota Kinabalu. Hadir dalam tinjauan ini Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas. Baik, sekian paparan berita dari Sabah petang ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul.